Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ni panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita ni lagi sekali di dalam bulan Ramadan. Kita ni mesti bersyukur apabila kita ni dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan, kerana di dalam bulan Ramadan ini terdapat banyak perkara yang istimewa. Salah satunya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Jadi Al-Quran itu sendiri ada kehebatannya. Selain daripada ia diturunkan di dalam bulan Ramadan, kerana dengan Al-Quran kita ni boleh memperolehi pahala yang sangat banyak dalam sekelip mata saja. Dengan mudahnya saja tani boleh memperolehi pahala yang sangat banyak. Dengan hanya duduk membacanya, tani boleh sudah dapat pahala. Bahkan hanya dengan memperdengarkannya, bahkan dengan hanya mendengarkannya pun kita ni sudah boleh meraih pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa membaca satu huruf daripada kitabullah yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan itu menyamai dengan 10. Satu huruf seumpama satu kebajikan, dan satu kebajikan itu macam 10, kena gandakan 10. Jadi aku tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim atau satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap itu ada pahalanya. Setiap huruf itu ada ganjarannya dan digandakan lagi dengan 10. Tambahan lagi kalau kita ni membacanya di dalam bulan Ramadan ini. Sedangkan kita ni sudah tahu kesemua kebaikan, kesemua pahala yang kita ni dapat di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan bilangannya. Baru satu muka surat pun kita ni sudah indah mampu mengira berapa pahala kita ni dapat daripada bacaan Al-Quran kita ni itu. Tapi jangan khawatir. Kerana kita ni dah dapat kira, jangan khawatir. Sebab ada sudah malaikat yang ditugaskan untuk mengira pahala-pahala kita ni itu, insya-Allah. Jadi apa yang kita ni mau bincangkan di dalam mutiara hati pada hari ini ialah macam mana kita ni kan menggandakan bacaan Al-Quran kita ni di hari-hari ataupun daripada bulan-bulan biasa. Tani gandakan di hari bulan Ramadan ini. Seperti yang kita ni lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandakan bacaannya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri membaca bertadarus Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Kemudian para sahabat pun dapat kita ni lihat, para ulama pun dapat kita ni lihat sangat-sangat bersemangat untuk menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Sebab diorang tahu betapa besar ganjaran pahala yang mesti diorang rebuti. Diriwayatkan bahawa Uthman bin Affan kadangkala ia menghatamkan Al-Quran itu dalam satu rakaat sembahyang witir. Satu rakaat pun sudah ia boleh khatamkan Al-Quran. Bayangkan dalam waktu yang lain betapa banyak lagi dibacanya. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran
satu kali setiap hari di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ia khatam sekali sehari. Dan di dalam bulan Ramadan ia menghatamkan 2 kali sehari. Sama juga disebutkan Imam Hanafi pernah menghatamkan 61 kali dalam sebulan Ramadan, iaitu sekali khatam waktu siang, sekali khatam waktu malam. Ini bukan pulang kita ni akan mengikut. Tani kan mengikut memang sukar dengan apa yang saya sebut-sebutkan tadi. Tapi cukuplah segala amalan Rasul SAW, para sahabat dan para ulama yang kita ni ikut ni, cukuplah yang kita ni tahu itu dapat memotivasikan kita ni untuk menggandakan bacaan kita ni daripada hari-hari biasa. Bagi kita ni yang baru bermula, boleh tak kita ni gandakan bacaan kita ni daripada bacaan sehari-hari di bulan biasa. Misalnya hari biasa kita ni baca 1 muka surat sehari. Jadi dalam bulan Ramadan ini kalau akan menggandakan, tani boleh mula daripada 2 muka surat sehari kah, ataupun kalau ada masa yang lebih terluang, beberapa muka surat sehari. Jadi bagi yang bersemangat kan mau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, yang penting bukannya lajunya kita ni membaca, yang penting bukannya berapa kali khatamnya, yang penting kita ni memperbaiki bacaan kita ni mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu bacaan Al-Quran, perbaiki sebutan kita ni, perbaiki tajwid kita ni. Dan juga yang penting apa yang kita ni baca itu di dalam bacaan Al-Quran kita ni faham isinya, kita ni tahu apa yang sedang kita ni bacakan itu apa ceritanya. Kalau indah faham mendalam pun cukup kita ni baca tafsiran ayat di siring itu, kita ni faham ayat apa yang sedang ku bacakan ini dan kita ni ambil pengajaran daripadanya. Tapi kalau kita ni mau juga bersemangat juga untuk menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, misalnya paling-paling kan mau khatam sekali di dalam bulan Ramadan, kita ni boleh mengira macam mana. Al-Quran itu dalamnya, kalau dalam mushaf yang standard, ia ada 604 muka surat. Jadi untuk kita ni kan mau khatam 1 kali dalam sebulan, kita ni cuma perlu baca 20 muka surat dalam sehari. Kalau sekali sebulan, 20 muka surat sehari. Misalnya kita ni boleh bahagikan mengikut waktu sembahyang. Waktu subuh kita ni baca 4 muka surat. Kemudian datang waktu zuhur, kita ni baca 4 muka surat lagi. Kemudian waktu asar, kita ni baca lagi 4 muka surat. Kemudian maghrib, kita ni baca lagi 4. Dan apabila Isya, kita ni baca lagi 4 muka surat yang terakhir. Jadi kita ni dapat 1 juzuk pada 1 hari itu. 20 muka surat sehari. Tapi bagi orang yang mau lagi membaca lebih daripada itu, misalnya ia mau khatam 2 kali dalam sebulan, artinya ia mesti tambah lagi jumlah muka surat yang perlu dibacanya dalam masa sehari. Jadi kalau yang mau khatam dalam 2 kali sebulan, ia cuma perlu membaca 45 muka surat dalam sehari. Sama juga, kita ni boleh bahagikan ia kepada 5 dan kita ni bacakan ia mengikut waktu-waktu sembahyang. Misalnya, subuh ia perlu membaca 9 muka surat. Kemudian zuhur, ia baca lagi 9 muka surat. Asar, ia baca lagi 9 muka surat. Maghrib, baca lagi 9 muka surat. Dan Isya, ia baca lagi 9 muka surat. Maka keseluruhannya, ia sudah membaca 45 muka surat dalam sehari. Tapi ini ia lancar bacaannya, sudah laju yang membaca, ia boleh baca lebih daripada 45 muka surat sehari. Jadinya ia mau target ia akan khatam 3 kali dalam sebulan, bulan Ramadan itu. Boleh. Jadi ia perlu membaca tadi 45, kalau 2 kali khatam, sekarang ini ia perlu membaca 60 muka surat dalam sehari. Sama juga, 60 kita ni bahagikan kepada 5 mengikut waktu sembahyang. 60 bahagi 5, macam tadi subuh ia baca 12 muka surat. Kemudian zuhur baca 12 muka surat lagi. Asar baca lagi 12 muka surat. Maghrib baca lagi 12. Kemudian Isya ia baca lagi 12. Jadi keseluruhannya pada malam itu ia sudah menghabiskan 60 muka surat dalam sehari. Jadi kiraan yang berganda-ganda ini boleh kita ni ikut
kalau kita ni takut kita ni indah sampat menghabiskan bacaan Al-Quran kita ni itu dalam masa sebulan. Misalnya para wanita yang indah dapat disangkal, ia pastikan kena bagi cuti dalam masa 7 ataupun 8 hari macam itu. Jadi ia boleh menggandakan, mungkin dalam seminggu ia menggandakan bacaannya. Kalau hari-hari lain ia mengikut biasa macam itu. Jadi ikut kesesuaian kita ni. Apa target kita ni? Itu yang kita ni kan cuba capai. Kalau misalnya kita ni dah cukup membaca 60 muka surat pada hari ini, esok boleh kita ni ganti. Kita ni baca lagi apa yang kita ni indah sempat baca di hari kemarin macam itu. Dan kemudian kalau ada yang mau untuk khatam 4 kali dalam masa sebulan, maksudnya dalam bulan Ramadan itu. Jadi tadi kalau 3 kali 60 muka surat, kalau mau khatam 4 kali di dalam masa sebulan, ia perlu baca 90 muka surat dalam sehari. Jadi 90 muka surat dalam sehari itu dibahagikan tahjua, dibahagikan kepada 5 mengikut waktu sembahyang. Kalau 90 bahagi 5, 18. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ia baca setiap waktu itu 18 muka surat sehari. Kalau orang memang biasa, ya sudah lancar, apatah lagi orang yang hafaz Al-Quran, memang ada masalah bagi diorang untuk membaca sebilangan jumlah muka surat ini dalam sehari itu. Jadi dalam perkongsian cara pembahagian muka surat yang saya sebutkan awal tadi ini, mudah-mudahan ia dapat membantu kita ni untuk memudahkan mencapai kita ni punya target. Kita ni sendiri yang memahami apa situasi kita ni. Kadang-kadang kita ni bekerja, kadang-kadang kita ni belajar, kita ni ada tugas-tugas lain yang untuk dikejar. Kita ni ada tarikh untuk dikejar. Jadi kita ni perlu pandai-pandai menentukan, kita ni perlu set target kita ni berapa banyak yang perlu kita ni baca. Mudah-mudahan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada kita ni semua untuk mempertingkatkan bacaan dan tilawah Al-Quran kita ni di dalam bulan Ramadan ini. Semoga ia menjadikan syafaat untuk kita ni di akhirat nanti. Berbagi juadah bersama jiran, semoga semakin akrab hubungan. Mari tingkatkan bacaan Al-Quran, jangan lupa hayati isi kandungan. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.